Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bulan Zulhijjah ni biasanya dikaitkan dengan 3 perkara. Apa dia agaknya 3 perkara tu? Yang pertama, biasanya bulan Zulhijjah ini dikaitkan dengan ibadah haji di tanah haram. Yang kedua, bulan Zulhijjah ini biasanya dikaitkan dengan sambutan Hari Raya Aidiladha. Dan yang ketiga, bulan Zulhijjah ini dikaitkan dengan ibadah korban. Jadi hari ini kita akan membincangkan serba sedikit mengenai tajuk ibadah korban. Apakah yang dimaksudkan dengan ibadah korban? Ibadah korban ini bermaksud menyembelih binatang ternakan, iaitu binatang Al-An'am pada 10 Zulhijjah hinggalah akhir hari tasyrik, iaitu bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hukum korban ialah sunat muakkad secara umumnya, dan seandainya seseorang itu bernazar, maka hukumnya jadi wajib. Ibadah korban ini telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah sebagai mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Di awalnya tadi kita ada sebut berkenaan dengan binatang Al-An'am. Apakah dia jenis binatang Al-An'am yang diperbolehkan untuk kita jadikan ianya korban? Jadi yang boleh dijadikan korban ini meliputi beberapa jenis haiwan, iaitu yang pertama unta, daripada segala jenis unta. Yang keduanya lembu dan juga segala jenis lembu, dan yang ketiganya ialah kambing dan juga segala jenis kambing. Mungkin termasuk dalam lembu itu ialah seperti kerbau, manakala termasuk dalam kambing itu termasuklah biri-biri dan seumpamanya. Maka haiwan-haiwan itu saja yang dibolehkan untuk dijadikan sebagai korban. Dalam hal melaksanakan ibadah korban ini haruslah diberi penitik beratan, iaitu berkenaan dengan syarat sahnya. Apakah antara syarat sah korban? Yang pertama, berniat korban. Binatang tersebut hendaklah diniatkan korban ketika binatang tersebut disembelih. Yang kedua, masa pelaksanaannya. Binatang yang dikorban ini mestilah disembelih bermula daripada selepas solat Hari Raya Aidiladha pada 10 Zulhijjah hinggalah terbenam matahari pada akhir hari tasyrik, iaitu pada 13 Zulhijjah. Jadi maksudnya binatang korban ini boleh disembelih dalam tempoh waktu tersebut, iaitu bermula daripada selepas menunaikan ibadah solat sunat Aidiladha, iaitu pada 10 Zulhijjah, sehinggalah tempoh akhirnya ialah menjelang terbenam matahari pada hari tasyrik, iaitu 13 Zulhijjah. Yang ketiga, cukup umur. Binatang-binatang yang hendak dikorbankan ini mestilah cukup umur. Secara ringkasnya, cukup umur tersebut adalah seperti ini, iaitu bagi seekor unta, umurnya sedang dalam keadaan 5 tahun dan ke atas. Bagi lembu ataupun kerbau, hendaklah berumur 2 tahun dan ke atas. Bagi kambing pula, umurnya mestilah 2 tahun dan ke atas. Bagi kambing biri-biri, hendaklah berusia lebih daripada 1 tahun ataupun sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur 6 bulan. Dan juga syarat sah korban yang terakhir ialah sifat Al-An'am, iaitu binatang tersebut hendaklah bebas daripada penyakit dan juga kecacatan yang teruk. Contohnya, binatang tersebut ada kecacatan yang teruk pada bahagian matanya sehinggalah sebelah mata itu tidak nampak, ataupun ada penyakit yang teruk seperti kakinya satu itu tidak sempurna sehingga menjadikan ianya tempang, ataupun binatang tersebut kurus yang teramat sangat, maka itu tidak dibolehkan untuk dijadikan korban. Selepas binatang tersebut disembelih, dagingnya dilapah. Selepas tu nak buat apa dengan daging-daging tu? Maka daging-daging tersebut bolehlah dibahagi-bahagikan. Secara umumnya harus untuk membahagikan daging tersebut kepada 3 bahagian, iaitu yang pertamanya bolehlah diambil oleh orang yang berkorban.
Yang keduanya, bolehlah diambil ataupun diberikan kepada orang ramai, termasuklah jiran, tetangga, kawan-kawan dan sebagainya. Dan bahagian yang ketiga, hendaklah diberikan kepada fakir miskin. Jadi dalam perkataan lain disebutkan 1/3 ataupun daripada keseluruhan itu ada bahagian 1/3 untuk orang yang berkorban, 1/3 untuk orang awam, untuk jiran, tetangga, kawan-kawan, dan 1/3 untuk fakir miskin. Namun berdasarkan kepada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diamalkan oleh Nabi ialah Nabi hanya mengambil sebahagian kecil saja, bahagian daripada daging unta yang Nabi korbankan, dan bakinya keseluruhannya Nabi berikan kepada fakir miskin. Adapun simbol memberikan kepada fakir miskin ini disebut sebagai sedekah, manakala pemberian kepada orang awam, sahabat-sahabat, jiran-jiran, tetangga, itu disebut sebagai hadiah. Apakah hikmah ataupun kelebihan daripada kita ini melaksanakan aktiviti korban ini? Antaranya ialah, yang pertama, memberi peluang kepada golongan fakir miskin untuk menikmati daging. Hidangan daging ini mungkin saja biasa bagi kita, tapi bagi setengah orang mungkin tidak berkemampuan untuk membeli daging, maka kita berikan daging korban ini sebagai satu peluang untuk mereka untuk menikmati daging korban. Yang keduanya, memupuk silaturahim dan persaudaraan di dalam Islam. Maka dengan amalan memberi sedekah atau memberi hadiah ini, maka dapatlah kita simpulkan ini akan menjadi satu asbab kepada terjalinnya ikatan silaturahim. Yang ketiga, memupuk sifat ikhlas dalam beribadah. Sebagaimana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda hanya mengambil sebahagian kecil saja daripada daging unta yang dikorbankan dan bakinya diberikan kepada fakir miskin. Maka seandainya kita ini berkemampuan untuk melaksanakan seperti itu, maka dia mesti bertitik tolak daripada kita ini memiliki rasa ikhlas berkorban kerana Allah SWT. Yang keempat, antara hikmah korban ialah menimbulkan rasa syukur atas nikmat Allah SWT. Maka demikianlah perbincangan berkenaan dengan tajuk ibadah korban pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.